Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Teacher Rin. Kali ini kita akan belajar bab 2, bentuk piawai. Dalam video ini kita akan belajar standard kandungan 2.1 angka bererti dan standard pembelajaran 2.1.1 menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. Bagi memastikan kamu faham apa itu angka bererti, kita lihat dua situasi. Situasi pertama ini menunjukkan doktor ingin mengambil ketinggian Ali. Okey, didapati ketinggian Ali menghampiri 137 cm. Jadi, doktor itu menganggarkan tinggi Ali adalah 137 cm. Situasi kedua. Situasi kedua ini menunjukkan tiket perlawanan bola sepak. Didapati 34,854 tiket telah terjual. Jadi, pihak penaja menganggarkan bahawa 35,000 penonton telah menghadiri perlawanan bola sepak itu. Apa berkaitan antara dua situasi ini? Dua situasi ini menunjukkan penggunaan angka bererti dalam kehidupan seharian. Apa itu angka bererti? Angka bererti adalah integer atau perpuluhan yang dihampirkan kepada suatu nilai mengikut tahap ketepatan yang tertentu. Angka bererti ditentukan berdasarkan 5 peraturan. Peraturan pertama, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Contohnya, yang pertama, 1.34 mengandungi 3 angka bererti, 1, 3 dan 4. Contoh kedua, 8,799 mengandungi 4 angka bererti iaitu 8, 7, 9 dan 9. Jom kita lihat pula peraturan yang kedua. Peraturan yang kedua menyatakan bahawa sifar di antara digit-digit bukan sifar ialah angka bererti. Kita lihat contoh di sini. A menunjukkan 2072 dan 2072 dikira sebagai 4 angka bererti, di mana sifar di sini juga dikira sebagai angka bererti kerana berada di antara nombor 2 dan 7. Soalan kedua menunjukkan ada 6 angka bererti kerana sifar di antara 4 dan 3 juga dikira sebagai angka bererti. Ingat, apa-apa sifar yang berada di antara nombor bukan sifar dikira sebagai angka bererti. Jom kita lihat peraturan ketiga. Sifar selepas digit bukan sifar dalam perpuluhan ialah angka bererti. Dalam perpuluhan dan sifar itu berada selepas digit bukan sifar, kita kira sebagai angka bererti. Jom kita lihat contohnya. 54.2 sifar. Jadi kita kira sifar yang akhir itu sebagai satu angka bererti juga. Jadi di sini mempunyai 4 angka bererti. Okey, bagaimana pula dengan contoh yang kedua? Untuk contoh yang kedua, mempunyai 5 angka bererti di mana sifar di belakang satu itu juga dikira sebagai angka bererti. Ingat, syaratnya adalah perpuluhan. Okey. Jom kita lihat peraturan keempat. Peraturan keempat menyatakan bagi perpuluhan yang kurang daripada 1, sifar sebelum digit bukan sifar ialah bukan angka bererti. Okey, jom kita lihat contoh. Okey, A. Sifar perpuluhan sifar 79 hanya dikira sebagai 2 angka bererti kerana sifar di hadapan sebelum digit bukan sifar iaitu sebelum 7 tidak dikira sebagai angka bererti. Sama juga dengan B, hanya sifar yang selepas digit bukan sifar dikira, jadi hanya 5 angka bererti untuk
soalan number yang kedua iaitu B. Alright. Peraturan kelima adalah peraturan yang agak mencabar. Kamu perlu memahaminya dengan lebih mendalam. Mungkin dalam sekali tengok kamu tak akan faham, jadi kamu cuba fahami. Sifar selepas digit bukan sifar dalam nombor bulat. Tadi kita lihat yang perpuluhan kan. Tapi ini kalau nombor bulat, dia bergantung kepada tahap kejituan yang dikehendaki. Okey, jom kita tengok contoh. Dalam satu nombor yang sama, ia boleh menjadi pelbagai bilangan angka bererti bergantung kepada kita nak bundarkan kepada apa yang terdekat. Okey. Sebagai contohnya, okey, 20,490. Okey, dia akan jadi 20,000 jika kita hendak jadikannya sebagai satu angka bererti dan bundarkan kepada 10,000 terdekat. Okey, 10,000 terdekat, kita lihat angka 2 kan. Jadi kita hanya ambil 2 tu dan 2 itu adalah satu angka bererti. Jika kita hendak lihat 1000 terdekat, kita akan lihat pada sifar yang pertama. Jadi 2 dan sifar yang pertama itu dikira sebagai angka bererti. Jadi 2 angka bererti untuk B. C. Jika kita ingin hampirkan kepada ratus terdekat, kita akan lihat pada 4. Betul? Jadi 4 itu selepasnya adalah 9. Jadi 9 kita perlu tambahkan 1 lah kepada 4 tu, jadi 20,500. Ia menjadikan 3 angka bererti iaitu 2, 0 dan 5. Okey. Kalau kita ingin jadikan 10 terdekat, kita akan lihat pada 9 dan 9 selepas 9 adalah sifar, jadi tak perlu tambah apa-apa. Angka bererti yang dikira adalah 2049, 4 angka bererti. Dan yang terakhir, sa terdekat, kita akan lihat yang terakhir lah. Okay, sa terdekat jadi 5 angka bererti. 20490 dikira sebagai setiap satunya angka bererti. Okey, mungkin ada yang masih belum faham apa yang dimaksudkan dengan angka bererti. Jadi, cikgu akan tunjukkan secara keseluruhan apa maksud angka bererti bagi satu nombor perpuluhan dan satu nombor bulat. Okey, jom kita tengok. Okey, ini kita lihat nombor perpuluhan. Sifar, perpuluhan sifar, sifar, 5, sifar, 1, 4, sifar, sifar. Okey, di sini 5, 1 dan 4. Ini adalah peraturan pertama. Semua nombor bukan sifar mestilah angka bererti. Okey, senanglah itu. Okey, maksudnya semua digit lah. Semua digit bukan sifar dikira sebagai angka bererti. Okey, peraturan seterusnya yang kita lihat, jika sifar itu berada sebelum nombor bukan sifar, apakah ia? Okey, ia dikira sebagai bukan angka bererti. Ia hanyalah untuk menunjukkan nilai tempat sahaja. Okey, dan kita lihat lagi ada 3 lagi sifar di situ. Jika di antara 5 dan 1 itu mestilah dikira sebagai angka bererti. Dan sifar selepas, selepas nombor bukan angka bererti dalam satu titik perpuluhan, kita kira sebagai angka bererti. Okey. Bagaimana dengan nombor bulat? Okay, nombor bulat ini macam cikgu dah sebut tadi, 7 dan 9 adalah angka bererti kerana dia bukan sifar dan sifar di antara dua nombor itu juga dikira sebagai angka bererti. Apa yang mengelirukan di sini hanyalah sifar yang selepas nombor bukan sifar. Selepas itu bergantung kepada kamu hendak hampirkannya kepada tempat perpuluhan yang mana. Okey. Baik, cikgu harap kamu boleh bereksplorasi dengan soalan peraturan yang kelima ini. Diharapkan kamu boleh biasakan dan fahamkan dengan baik bagaimana untuk menentukan angka bererti bagi nombor bulat ini yang melibatkan sifar yang banyak di belakang tu. Okey, itu saja yang teacher nak berkongsi dalam tajuk angka bererti ini. Yang pertama, bahagian pertama. Nanti di bahagian kedua, teacher akan ajar bagaimana untuk membundarkan satu nombor kepada angka-angka bererti yang tertentu. Macam tajuk ini,
kita bagi nombor dan kamu tengok ia angka bererti ke berapa angka bererti, dan lepas ini satu nombor akan ditukarkan kepada angka bererti yang dikehendaki. Okey, jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.